Sebab itu cikgu telah paparkan tadi sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan video-video berkaitan dengan Ice Age ataupun zaman air batu. So zaman air batu ini, yes, zaman air batu ini telah kita alami, telah dunia alami sejak berjuta-juta tahun dahulu. So kita nak lihat tentang bab 2 dan ini okey, kita akan buat sepintas lalu. Kerana apa ya? Kerana selepas ini kita akan buat latihan, iaitu latihan soalan objektif dan juga latihan struktur. Okey, jadi kalau boleh semua pelajar, kalau katakan ada mana-mana bahagian yang kamu tak faham, terus tulis soalan itu di group chat. Okey, tulis soalan tu di group chat ataupun kamu boleh onkan mic kamu untuk tanya terus. Cikgu akan jawab terus. Alright? Cikgu akan jawab terus. So, cikgu harap semua pelajar dapat ikuti kelas ini dengan tenang dan juga happy. Alright? Dengan tenang dan happy. Jom kita tengok. Okey, zaman air batu. Bab 1 hari tu kita belajar tentang mengenali sejarah. Okey, cikgu rasa lambat sikit. it's okay. It's okay. Kemudian, okay, bab 2 kita belajar tentang zaman air batu. So, kita nak lihat berkaitan dengan nota ini, kita tahu bahawa, okay, ramai yang tanya, cikgu, macam mana saintis tahu? Okay, sebenarnya saintis tahu bahawa dunia kita pernah mengalami, okay, mengalami musim ataupun dikatakan sebagai zaman air batu, kira-kira berjuta tahun dahulu. Even bumi kita pun sebenarnya telah berumur hampir 4.6 bilion tahun ya. Jadi dan pada waktu itu terdapat banyaklah binatang-binatang seperti binatang yang berbulu tebal seperti mammoth dan juga harimau bertaring panjang. Dan iklim telah mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi menjadi daratan dan lautan. Yes, bumi kita sebenarnya dah sangat tua. Maknanya apa? Sangat tua. Bumi kita dah sangat tua ya. Dan selepas kewujudan bumi kita, telah muncul zaman air batu. Apa itu zaman air batu? Sangat tu bukan satu. Yes. Okey. Kena upgrade cikgu. Itulah kena upgrade. Kita lihat di sini ya. Okey, baik. Zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun. Maknanya, kalau ada soalan kata, apakah zaman air batu? So, kamu boleh tulis zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan, ini paling penting, suhu bumi menurun. Suhu bumi ni menurun maknanya apa? Daripada suhu biasa seperti 28 darjah Celsius, dia turun sampai 0 darjah Celsius dan negatif. Itu suhu bumi menurun. Dan pada zaman air batu, bumi mengalami proses pengglasiran. Kalau ada yang tanya, cikgu, apa itu pengglasiran? Kalau ada soalan tanya, apakah maksud pengglasiran? Pengglasiran bermaksud kecairan air batu. Maknanya air batu cair. Macam kamu ambil air batu dalam peti ais kan? Kamu ambil air batu itu, kamu letak atas meja. So lama-lama kamu nampak dia akan mencair. Dah bagi dah. Dah bagi dah. Dia mencair ya. Jadi itu zaman air batu dan itu adalah pengglasiran. Dan perubahan iklim dunia kepada suhu panas telah menyebabkan berakhirnya zaman air batu. Okey. Baik, so Sasi tanya, cikgu, apa itu iklim? Bagus. Iklim ni sebenarnya adalah keadaan bumi. Okey, dan keadaan bumi itu mengikut suhu dan juga cuaca. Cuaca dan suhu itu, gabungan itu menjadikan dia iklim. Contoh kalau kat Malaysia, kita suhu 28 darjah Celsius panas dan juga cuaca kita panas dan lembap. So ada hujan, ada panas. So kita iklim apa? Kita iklim khatulistiwa. Macam tu. Kalau dekat negara luar, dia ada negara yang 4 musim. So ada iklim 4 musim. So dia ada musim panas, musim luruh, musim bunga, musim sejuk. So itu dipanggil iklim. Kenapa iklim? Suhu dengan cuaca dia berbeza-beza pada setiap musim itu. So itu dipanggil iklim 4 musim. So di negara-negara sebelah barat.
So itu maksudnya iklim, iaitu gabungan cuaca dan juga suhu. Boleh Sasi ya? Sasi ada tanya tadi. Okey. Baik. So, tahap zaman air batu ada 4. So, kalau kamu nak ingat senang saja. Dia bermula dengan Miocene, kemudian dia teruskan dengan nombor 2 Pliocene, kemudian nombor 3 Pleistocene dan akhir sekali adalah Holocene. Holocene. So, kalau kamu nak ingat senang saja iaitu M P P H. Iaitu Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Ini susunan dia. MPPH. So kita mula dengan zaman Miocene. So Miocene ini macam pernah dengar. MPPH mungkin tak pernah dengar. MPH mungkin pernah dengar. Kedai buku. Ingat tak? Kedai buku MPH. Itu pernah dengar. MPPH, yes. Okay, baik. Kita lihat zaman Miocene berlaku antara 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Maknanya berjuta-juta tahun dahulu. So gunung ganang telah pun terbentuk serta ada binatang seperti mamalia, hidupan di laut dan di air telah wujud. So suhu dunia pada waktu ini adalah panas dan kering. So ini pada peringkat permulaannya panas dan kering. Mula-mula panas dan kering. Kemudian bila masuk zaman Pliocene itu, iaitu berlaku pada kira-kira 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu, barulah berlaku penyejukan global. Baik, penyejukan global ni maksudnya adalah sejuk seluruh dunia. Sejuk seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami suhu yang sejuk iaitu suhu dia turun dan pada waktu inilah kalau kita lihat iaitu dataran tinggi terbentuk iaitu seperti dataran tinggi seperti di Colorado dan juga Grand Canyon iaitu di Amerika Syarikat. So itu dataran tinggi. Okey, Pliocene. Daripada Pliocene kita akan lihat bahawa zaman seterusnya adalah Pleistocene berlaku antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Dan antara maklumat paling penting pada zaman Pleistocene iaitu glasier utama. Baik, glasier apa? Iaitu pencairan air batu menjadikan kopi. Okey, baik. Macam mana air batu jadi kopi? Thanks sayang. Okey. Okey, so telah sampai kopi iaitu kopi untuk bincangkan zaman air batu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, kita sambung. iklan. Cikgu share. Okey, baik. Glasier utama iaitu pencairan utama, pencairan air batu berlaku sebanyak 11 kali. Promo kopi. Okey. Dan manusia telah mengetahui cara membuat api. Rupa-rupanya zaman ini dah ada manusia dan manusia tahu cara membuat api. So kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal sampailah sekarang. Contohnya seperti kuda, seperti buaya. Buaya paling bahaya. Jadi buaya tu jinak. Kalau buaya jinak ada kat dalam kelas ni. Tapi jangan jadi buaya. Okey, baik, seterusnya. Dan seterusnya. Dah hancur. Okey. Oh ya ke? Tak apa Airisha. Kamu boleh download lagi ya dan boleh print out lagi sekali. Gojah Gojah pun boleh Amar, Gojah pun boleh. Gojah pun boleh. Okey, baik. Zaman Holocene. Zaman Holocene pula berlaku sejak 10,000 tahun dahulu dan berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia. Dan manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. So, ada dua perkara kat sini iaitu roda dan juga tulisan cuneiform telah dicipta oleh manusia kira-kira 5,500 tahun dahulu. Dan adakah zaman Holocene ni telah tamat? Tidak. Zaman Holocene masih berterusan sampai sekarang ya. Zaman Holocene iaitu kecairan air batu dan manusia sedang mengalami perubahan kemajuan. Yes, so kita sekarang masih lagi Holocene. Yes, betul. Nampak tak? So ingat susunan tu iaitu
Okey, Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Pleistocene bukan PlayStation. So PlayStation lain, Pleistocene lain. Aku cucuk kau sekarang. PlayStation lain Selepas Holocene apa? Selepas Holocene tak wujud lagi, belum lagi. Okey, belum wujud lagi. Okey, kita masih lagi Holocene. Okey. Baik, kita nak lihat ciri-ciri zaman air batu. Apakah yang berlaku semasa zaman air batu ini? Iaitu semasa zaman air batu kalau kita lihat ya. Okey, kita lihat tentang mula-mula kita lihat tentang aras laut. Okey, aras air laut. Okey, kamu nak tahu tak semasa zaman air batu dulu permukaan air laut membeku. Freezing, frozen. Let it go. Let it go. Bukan. Tu bukan. Tu cerita Frozen. Okay. So, for the student, them to be prepared and also yes. Okay. Jadi permukaan air laut tu membeku. So mungkinkah Elsa dan juga siapa lagi seorang Elsa dan siapa lagi? Yang adik dia? Anna. Yes. Mungkin Elsa dan Anna ada pada zaman ini kot. Okay. So permukaan air laut membeku, paras air laut pun rendah, pulau-pulau pun bersambung dengan tanah dan memudahkan manusia serta binatang bermigrasi. Migrasi ni apa? Berpindah. Okey, maknanya tanah-tanah dengan pulau sambung. Yes. Okey. Yeah. Kemudian kita lihat ciri fizikal bumi. Okey. Permukaan air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi diliputi salji. Diliputi salji, ada salji. Kemudian kita lihat juga daripada segi binatang seperti mammoth, mammoth berbulu, kemudian ada badak, ada kuda dan ada singa tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk itu. Tumbuh-tumbuhan pula ada ke cikgu yang besar-besar? Tumbuh-tumbuhan waktu itu, tumbuhan semua jenis rumput dan juga tumbuhan renek yang menjalar. Maknanya tumbuhan yang kecil-kecil je. Sebab apa kecil-kecil? Sebab bila dilitupi ais, maka tanah itu akan menyebabkan pokok-pokok di situ mati. So tak ada pokok. Ada pokok pun rumput-rumput aja. Kesian tanah tu kan. Yes. Dan pada waktu ini suhu dunia terlalu sejuk. Kalau di bilik kamu turunkan suhu aircon tu 16 darjah Celsius pun dah sejuk kan. Bayangkan kalau kamu turunkan dia kepada 0 darjah Celsius. Sejuk gila kot. Kan? Yes, negatif lagi. Jadi, dunia akan dipenuhi, pada waktu ini dunia dipenuhi oleh salji. Terutamanya di kawasan kutub dan benua Eropah. Lagi-lagi lepas mandi, lepas tu masuk bilik dengan suhu 16 darjah Celsius, aircon kamu on kan. Sejuk gila. Okey. Waktu ini terdapat ada manusia tak? Ada. Iaitu terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Mereka hidup secara nomad dan memburu binatang. Satu soalan cikgu nak tanya, apa maksud nomad? Apa maksud nomad? Hidup berpindah randa. Pandai. Ya Allah, para pelajar cikgu ni bagus-bagus. Iaitu nomad ini maksudnya berpindah randah. Berpindah randah. Ya. Saya rasa dia pengen sejuk pun cakap panas. Oh ya ke? Ya. Sebenarnya manusia direkodkan telah hidup pada bermula pada zaman Pleistocene lagi. Zaman Pleistocene lagi dah ada. Zaman dinosaur cikgu rasa tak ada. Tapi zaman air batu dah ada manusia. Yes. Itu catatan saintis dan catatan sejarah. Tetapi sebenarnya adakah ianya benar-benar manusia? Nanti kita akan bincangkan. Okey. Baik. Dinosaur tak wujud. Oh ya ke? Okey. Baik. Tak apalah. Sebenarnya dinosaur wujud. Sebab menerusi kita katakan sebagai penemuan tulang-tulang dinosaur. So itu menunjukkan bahawa memang dinosaur ni memang adalah. Dinosaur memang ada. Baik. Kemudian zaman air batu berubah
Apabila kalau kita lihat glasier. Okey, sekali lagi cikgu cakap, glasier ni ialah pencairan ataupun kecairan air batu. Kecairan air batu telah menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi. Air batu tu yang cair tu dari kawasan tanah tinggi dan gunung akan membawa bersama-sama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Lebihan air akan dibawa melimpahi laut dan kawasan tanah tinggi menyebabkan paras air laut sedikit demi sedikit telah pun naik. Satu daripada kesan penting perubahan zaman air batu ialah rupa bentuk fizikal bumi seperti yang terbentuk pada hari ini. Kesannya, perubahan paras air laut dengan keadaan kedalaman 100 meter. 100 meter ya. Kalau tidak dulu, kawasan tu banyak bersambung-sambung. Tanah dengan pulau bersambung, tanah besar dengan tanah kecil bersambung. Tapi bila kecairan ataupun glasier, air laut pun naik. Bila air laut naik, pulau-pulau yang kecil itu terputus kerana apa? Kerana ditenggelami air di kawasan tu. Okay. I see. Ya ke Airisha? Okay, itu mungkin hipotesis. Kamu boleh, Airisha, kamu boleh buat kajian ya. Boleh buat kajian. Right. Bagus tu. Kemudian, kecairan air batu tadi, bila ais mencair, maka telah membentuk tasik-tasik air tawar seperti the Great Lakes di Kanada dan juga tasik Dayang Bunting di Malaysia. So bentuk saliran sungai juga berubah kepada bentuk yang ada pada hari ini. So banyak perubahan berlakulah kepada zaman air batu dan pada zaman ini juga berlaku kepupusan binatang iaitu the extinction. Iaitu binatang-binatang pupus yang hidup pada zaman Pleistocene. Seperti mammoth, sloth dan juga harimau bertaring. Harimau bertaring panjang, saber-tooth tiger. So itu juga pun pupus. Dan but ritual saja. Okay. So bumi mengalami perubahan, iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk dan kegiatan radiasi bumi adalah penyebab utama kepada peningkatan suhu bumi. Baik, radiasi bumi ini sebenarnya bermaksud apa? Bermaksud pancaran cahaya matahari yang tinggi dan juga menyebabkan suhu menjadi meningkat dan panas. So ini menyebabkan ais mencair. Dan kalau ditanya, saya Falik tanya, cikgu, megalodon wujud ke? Kalau menurut kajian, yes, megalodon itu wujud. Iaitu sejenis binatang yang besar pada zaman air batu dulu. Memang wujud. Menurut kajian lah. Baik. So, kalau air batu tu memberi kesan kepada seluruh dunia, so adakah kesan dia kepada kawasan kita ni iaitu Asia Tenggara? Yes, ada. Iaitu kalau kita lihat perkembangan berlaku pada zaman air batu akhir memberi kesan yang sama di Asia Tenggara, iaitu dua kesan penting. Kamu kena ingat dua kesan penting, iaitu kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan juga pergerakan manusia di sekitarnya. Okey, ini pentas Sunda. Okey, kamu perasan tak kat sini adanya Sabah Sarawak, adanya juga Semenanjung Malaysia dan di sini ada Sumatera dan Pulau Sumatera. So dulu kawasan ini dulu semua bersambung di mana orang daripada Semenanjung Tanah Melayu kat sini boleh berjalan pergi ke Sumatera, berjalan kaki. Begitu juga boleh pergi ke Pulau Jawa, boleh pergi ke Sabah Sarawak, berjalan kaki. Sebab apa? Ya, jauh. Sebab kawasan ni dulu semua tanah. Tanah semua. Tanah. Jadi boleh berjalan jauh. Jadi kalau kita lihat, dulu 10,000 tahun dahulu ya, Asia Tenggara adalah tanah luas yang terbentang. Dan ini dipanggil pentas Sunda. Okey. Dan ini kita lihat sebab itu kawasan-kawasan di sini, kalau kita pergi Indonesia, kita pergi Sabah Sarawak, kita pergi Singapura, kita pergi Brunei, kita pergi Thailand, dia punya cuaca, dia punya pokok-pokok, dia punya tanah lebih kurang sama je macam Malaysia. Kenapa ya? Rupa-rupanya kita semua ni dulu sama je. Kita ni dulu satu kawasan yang sama. Yes, dulu.
satu kawasan yang sama. Jadi okey, jadi sebab itu apabila kecairan air batu kecairan air batu pada peringkat akhir zaman Holosen ini menyebabkan terjadinya sungai dan tasik di Asia Tenggara, dan sungai terbentuk telah mengalirkan air ke dalam tasik dan ke laut. Aliran sungai yang mengalir telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai, dan ini telah membentuk Selat Melaka, Teluk Siam dan Laut Jawa. So sebab itu kalau kita lihat dulu, kawasan ini semua kita boleh bergerak berjalan kaki. Sekarang ini dah tak boleh dah. Sebab apa? Di tepi-tepi tu ada laut, kemudian ada sungai, ada selat kat sini. So kalau nak pergi ke Indonesia, Sumatera ke kan, nak pergi ke Singapura ke, nak pergi Sabah Sarawak, kita kena naik bot atau naik kapal ataupun kapal terbang. Kerana apa? Kawasan-kawasan yang dulunya kita boleh berjalan kaki telah ditenggelami air. Kenapa ditenggelami air? Kerana kecairan air batu pada peringkat akhir zaman Holosen dulu. Jadi itulah dia. Boleh dengan next sampan? Boleh. Berapa meter? Apa yang berapa meter, Syazmin? Berapa meter dalam ke berapa meter dia punya tu? Oh, dalam dia. Okey. Ada negara tenggelam ke? Ada kawasan-kawasan yang tenggelam. Negara tak adalah. Kawasan yang tenggelam. Dan tenggelam dia, di antara kedalaman dia di antara 100 hingga 150 meter. 150 meter ke dalam. Yes, macam pulau, betul. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita ceritakan, cikgu, 100 meter, 150 meter tak dalam lah cikgu kan. Kalau dekat Marina Trench tu kan, sampai 11,000 meter. Tu baru betul dalam cikgu. Okey, macam ni lah. Nak cerita kamu pergi kolam renang. Kolam renang tu berapa? Paling dalam pun 5 meter. 5 meter je. Itu pun kamu dah tak boleh nak berenang. Tak boleh nak menyelam. 5 meter kolam renang. Kedalaman dia ini kan pula cerita apa? Laut 100 meter. Kan? Okey, bayangkan 5 meter pun kamu nak tenggelam pun kamu takut. Ini kan pula 100 meter, tak payahlah. Memang dalam. Okey, senang cerita memang dalam. Okey. Okey. Baik. Okey. Guna pelampung ya. Apa dah, nak mandi kolam takkan pakai pelampung. Takkan pakai pelampung itik tu. Kan? Aduh, malu kot kan. Okey. Baik. So baik. So inilah dia yang dikatakan dengan zaman air batu. Cikgu, Jadi lebih baik dimalukan daripada meninggal. tak, sebenarnya daripada dimalukan, baik jangan buat. Dah tahu dah itu dalam. Jangan pergi menyelam. Go to the toilet. Yes, okay. Baik. So itulah berkaitan dengan zaman air batu. Okay. Baik. So itu saja bab 2. Dan sini dah ada soalan-soalan dah. Jadi kita buka kepada sebarang soalan untuk bertanya. Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh silakan nak tanya apa-apa. Nak tanya apa-apa boleh tanya silakan sebelum kita pergi kepada soalan. Ada nak tanya? Tidak. Zaman air batu tu sebenarnya adalah zaman Holosen. Bukan lepas, iaitu pada zaman Holosen. Okey, zaman Holosen itulah zaman air batu akhir. Yes. Okey. Baik, yang lain ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, boleh explain 2.6 ke? Okey, 2.6 yang mana ya? Yang ini. Okey. Okey, yang ini sebenarnya sebenarnya senang ceritanya macam ni je. Cikgu make it simple. Sebenarnya dua kesan penting kamu kena ingat okey. Dua kesan penting kenaikan paras air laut dan juga pergerakan manusia di sekitarnya. Iaitu bila air laut naik kan, air laut naik, kawasan-kawasan ini tenggelam. Iaitu kawasan-kawasan ini telah pun tenggelam dan telah membentuk pulau-pulau. So di sini terbentuklah semenanjung Malaysia,
Kemudian di sinilah terbentuknya Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah dan Sarawak. Kemudian di sini terbentuknya Sumatera. Dan di sini Pulau Jawa. Yes. Sebelum zaman Holosen, dia memang sejuk. Air batu. Zaman air batu. Maknanya begini. Okey, kalau kamu nak faham, kalau kamu nak faham senang cerita macam ni lah. Cikgu buat dalam bentuk graf Okey. Baik, sebenarnya begini. Kalau kita lihat, okey, kita tahu bahawa zaman ini terbahagi kepada 4, betul? Iaitu kalau kita lihat bermula dengan Miocene, kemudian diikuti dengan Pliocene, kemudian diikuti seterusnya oleh Pleistocene, okey, dan juga diakhiri dengan Holocene. Okey, Holocene. Okey. Baik, sebenarnya apa yang berlaku adalah kalau kita lihat suhu dari sudut suhu, di mana apa yang telah berlaku adalah pada zaman Miocene, suhu adalah rendah. Suhu adalah tinggi iaitu panas. Sorry. Kekeliruan kat sini. Okey, suhu adalah tinggi. Kemudian bila masuk zaman Pliocene, dia rendah. Suhu rendah, Pleistocene apa semua, dan Holocene dia naik balik. Iaitu kalau katakan sini, kita kata sini katakanlah 28 darjah Celsius. Okey. Kemudian bila sampai zaman Pliocene ini, dia menjunam sampai ke -3 darjah Celsius. Dan Pleistocene pun negatif katakan 5 darjah Celsius. Dan Holocene dia naik balik kembali kepada 25 darjah Celsius dan berterusan sampai sekarang. So, kalau kita katakan kawasan ini, suhu yang ini, suhu yang ini dipanggil, kenapa dia makin panas? Sebab suhu yang semakin meningkat. Bila meningkat, apa yang berlaku kat situ? Daripada zaman Pleistocene hingga zaman Holocene, berlakulah pengglasiran. Yes. Pengglasiran iaitu pencairan ataupun kecairan air batu. Pengglasiran. Pliocene dan Pleistocene adalah zaman kita kata sebagai suhu yang paling sejuk lah. Pliocene dan Pleistocene. So, yang betul-betul bermulanya zaman air batu ni adalah sebenarnya bermula daripada kawasan sini, sampailah ke kawasan sini. Ini kawasan di mana berlakunya zaman air batu iaitu zaman sejuk. Ini sejuk. Ini zaman sejuk. Yang ini dia dah mula panas balik. Yang ini baru nak mula. Miocene ni baru nak mula. So Holocene ni masih berlaku sampai sekarang. Dan berlaku pengglasiran sebab suhu dia naik. So air batu pun mencair. So inilah yang dikatakan sebagai zaman itu, dan juga ianya berlaku di mana? Berlaku di Asia Tenggara. So apabila berlaku Pleistocene ini dan Pleistocene ini, maka apa yang berlaku pada Asia Tenggara, iaitu kawasan negara kita ni. Iaitu pada Asia Tenggara, apa yang berlaku adalah kita kata pentas benua. Pentas benua berlaku, di mana iaitu pentas namanya adalah pentas Sunda. Pentas Sunda, di mana kita katakan bahawa semua tanah tanah besar dan pulau bersambung. Nampak tak? Pada waktu Pliocene dan Pleistocene. Bila berlaku Holocene, pengglasiran berlaku, maka apa yang berlaku adalah kawasan-kawasan rendah tenggelam. Tenggelam dan membentuk apa? Kalau kita kata ianya membentuk tanah, iaitu membentuk tanah seperti Malaysia, kemudian Indonesia, kemudian Singapura dan sebagainya. So itulah. Nampak tak? Bila air batu mencair, pengglasiran pun berlaku.
So kawasan-kawasan rendah pun ditenggelami air sebab air naik. Air naik. So tak perlu salin. Ini adalah untuk pemahaman kamu. So boleh faham tak? Cara cikgu explain iaitu kenapa ianya berlaku di sini. Okay, boleh faham? Ya, sebab itulah ada banyak pulau kat Indonesia. Betul. Ada banyak pulau kat Indonesia. Sebagai contoh, kalau kita lihat kawasan-kawasan yang Malaysia ni sebenarnya, ramai yang tahu bahawa pulau-pulau di Indonesia ada beribu. Okey, tersekat. Berkaitan apa? Berkaitan apa? Nak explain berkaitan apa tu? Kena tanya dulu ni. Berkaitan apa sebenarnya? Okey. Suhu. Okey. Bila suhu rendah, okey, jadi kita kata sebagai air sejuk membeku dan itulah permulaan zaman air batu. Bila suhu naik balik, so waktu suhu naik itulah pengglasiran berlaku, iaitu kecairan air batu. So bila air batu tu cair, air laut pun naik. Bila air laut naik, banyak tanah-tanah yang dulu bersambung, Malaysia bersambung dengan Sumatera, bersambung dengan Singapura, bersambung dengan Sabah Sarawak, kawasan-kawasan rendahnya tenggelam sebab air laut telah naik dan memenuhi kawasan-kawasan rendah. So itu yang berlaku semasa zaman Holosen. Sebagai contoh ya. Jom kita lihat. Okey, ini contoh dia. Okey, baik. Okey, kita lihat ini ya. Kamu nampak tak kawasan-kawasan yang biru cair tu? Kamu nampak kawasan yang biru cair tu? Itulah dia dulu dipanggil pentas Sunda. Iaitu, okey, kalau kita nak kira kan daripada atas ni tahu. Daripada atas ni, okey, ni pentas Sunda ni. Nampak ni? Dia ikut pentas Sunda ni. Okey, ni dulu. Okey, cikgu buat macam ni. Okey, kita naik atas ni, naik. Okey, dan atas ni naik. Dulu ni semua bersambung. Nampak ni? Ni semua dulu bersambung. Okey, dan ini dulu dipanggil sebagai apa cikgu? Ini dulu dipanggil pentas benua. Maknanya ini dulu semua bersambung. Ni dulu semua bersambung. Kamu tahu tak kenapa warna biru dia cair? Sebab kawasan tu cetek. Kawasan tu air laut dia tidak sampai 150 meter. Tak. Sampai 150 meter je. Bermakna apa? Kalau dulu air batu kira kata sejuk membeku, so kawasan-kawasan ni tak ada air. Yes, pada zaman dulu boleh berjalan. Maknanya zaman dulu kawasan ini kamu boleh berjalan daripada mana? Daripada Malaysia, contoh daripada Perak, kamu boleh berjalan pergi ke Aceh, boleh ke North Sumatra, boleh pergi ke Riau, jalan kaki je. Sebab ni semua dulu adalah tanah besar. So bila air batu mencair, kawasan-kawasan rendah ini tenggelam. Okay, so dia akan tenggelam dan kawasan-kawasan tinggi itulah terus menjadi pulau, menjadi tanah besar, menjadi Malaysia, Singapura, menjadi Sumatera, menjadi Sabah, Sarawak. Dulu semua ni tenggelam ni. Dulu semua ni bersambung, Semua ni dulu bersambung menjadi tanah yang besar. Nampak tak? So, boleh faham? Boleh faham tak? Sebab itu kawasan yang biru cair ni, kawasan ini. Faham. Okey. Apa beza pentas Sunda dengan pentas benua? Okey. Ini adalah dipanggil pentas benua. Okey, di mana semua itu bersambung. Dan pentas benua banyak di dunia ni. Dunia ni banyak pentas benua. Okey, dan salah satu pentas benua itu adalah di kawasan ini, dipanggil pentas Sunda. Ada banyak pentas lain. Sebagai contoh kalau kita lihat di sini, okey, di India ada pentas dia kat luar ni. Okey. Begitu juga di kawasan tanah Arab pun ada yang lain. Okey. Begitu juga di kawasan nampak tak? Kawasan di okey, contohnya di sini. Ni dulu pun bersambung.
Okey, nampak tak kawasan yang biru cair tu? Biru cair tu dulu semua bersambung. Ini juga satu pentas dulu. Dipanggil pentas benua. Dipanggil pentas benua. Tapi nama dia Cikgu, lain. yang sebelah cuba tu, yang Ya. warna biru Ah, hijau tu apa? Okey, Arisha, bukan Cuba, ianya Cuba. Ah, sorry. Okey, baik, tak apa. Okey, kawasan ini adalah laut. Kita kata sebagai laut Bahamas ini. Okey, laut juga. Cuma laut ini dia lebih unik sikit kerana laut ini kalau kamu nak tahu, inilah dia kawasan yang dinamakan sebagai kawasan segitiga Bermuda. Segitiga Tiga Bermuda lelaki. pernah? Segitiga Bermuda pernah dengar? Segitiga Bermuda? Pernah. Bermuda Triangle. Yes. Bermuda Triangle daripada Florida ini, Miami, sampailah ke Cuba sini dan sampai ke tengah laut begini. So ini dipanggil kawasan segitiga Bermuda. Bermuda Triangle. Ah, MH301. Kalau kecil tu Macam-macam. auto. Okay. So ini dikatakan pentas benua. Nampak tak ada kawasan cetek ni? Pentas benua juga. Tapi dia nama lain lah. Macam negara kita ni ada pentas benua dinamakan sebagai pentas Sunda. Nanti bila subuh meningkat boleh ada kawasan tenggelam ke? Yes, memang boleh. Dikabarkan bahawa setiap tahun Singapura sebenarnya tenggelam. Okey, Singapura tenggelam setiap tahun dalam lebih kurang dalam dia tenggelam dalam 1 inci ke 2 inci. Dia semakin lama semakin tenggelam. Dan bukanlah tenggelam tu kerana dia semakin tenggelam, tapi sebenarnya air laut naik sedikit demi sedikit. Kerana apa? Kerana kecairan air batu yang berlaku di mana? Iaitu yang berlaku di kutub utara, iaitu di kawasan kutub utara ini. Kutub utara ini Satu ketika dahulu, kawasan kutub utara ni penuh dengan salji daripada hujung ke hujung. Tapi sekarang ni saljinya telah pun mencair sedikit demi sedikit. Maka menyebabkan air laut naik sedikit demi sedikit. Dan banyak kawasan yang rendah akan ditenggelami air laut nanti pada suatu hari nanti. Bila tak tahu. Mungkin memakan masa. Ya. Soalan. Ya, silakan. Yang air cetek tu, dia berapa dalam ni berapa? Macam air cetek tu. Okey, yang dikatakan air cetek adalah 180 meter ke atas. 180 meter? Ya, 180 meter ke atas. So 100 ya, itu tak cetek sebab kalau kamu tengok yang kawasan yang gelap ni dia lebih daripada 180, kadang-kadang 1000 meter, kadang-kadang ada 2000 meter. Seperti mana yang kita belajar tentang Mariana Trench. Mariana Trench ni berada di kawasan Filipin, tepi ni je. Ni Northern Mariana Island ni, kat tepi ni Pulau Guam sini ada satu kawasan yang kedalaman dia 11,000 meter. Kalau 11,000 meter, kamu ambil gunung tertinggi iaitu Gunung Everest tu, Gunung Everest baru 8,000 meter 8,000 meter, kamu terbalikkan Gunung Everest tu, letakkan kat dalam ni, tenggelam. Gunung Everest pun boleh tenggelam dalam Mariana Trench kalau dimasukkan. Yes. So ianya sangat dalam lah. Ianya sangat dalam. Cikgu, Yes. betul ke? Orang cakap kalau masuk dalam air, oksigen makin berkurang, batu makin sejuk. Okey, sebenarnya bagus soalan itu. Kamu tahu tak sebenarnya manusia tak mampu pergi lebih daripada 200 meter. Tak boleh. Tak boleh lebih daripada 200 meter dan tak boleh lebih daripada 300 meter pun tak boleh lebih. Sebab semakin dalam kamu akan menghadapi tekanan air yang dalam menyebabkan telinga kamu akan gengendang kamu akan mengalami tekanan yang tinggi. Kalau kamu dive lagi, gengendang telinga kamu akan pecah dan boleh membawa mati. Yes. Macam Nanggala tu. Pressure air. Yes, pressure air. So sebab itu tidak ada manusia yang mampu menyelam lebih daripada 300 meter. Jadi tak ada manusia yang boleh pegang dia punya pasir yang bawah sekali tu lah. Tak boleh. Even kamu tahu tak kisah Titanic? Kapal Titanic yang tenggelam tu. Sangat. Okey. Kamu tahu kapal Titanic yang tenggelam itu
sebenarnya kapal Titanic yang tenggelam itu, tenggelam dia sampai sekarang orang hanya dapat tengok daripada atas, tak dapat ambil bawa keluar. Kerana apa? Dia jatuh 3,000 meter ke dalam laut. Dia dasar dia 3,000 meter. Habis mayat yang ada kat dalam kapal tu tak ada diselamatkan lah. Tak boleh habis lah. Habis. Makan ikan tolong kubur. Jadi itulah yang berlaku. So kita nampak bahawa sebenarnya unsur yang paling kuat dalam dunia ni unsur apa? Iaitu unsur yang paling kuat ialah air. Air memang paling kuat. Dan Sasi tanya, cikgu dengan kapal selam boleh ke? Kapal selam boleh. Tapi kapal selam pun ada had dia. Okey, kapal selam pun ada had dia. Okey, kapal selam pun ada had dia. So dia tak boleh pergi dive dalam-dalam. Kalau tidak nanti kapal dia tak mampu menghadapi tekanan dan boleh pecah. Okey, so itu berkaitan dengan Cikgu. ya. Orang cakap ikan dekat bawah dalam-dalam tu semua ikan pelik-pelik. Betul Ya, tak? sebab selepas 1,000 meter cahaya matahari dah tak sampai ke dalam laut. Seram ni. Cahaya matahari masuk ke dalam laut tak sampai 1,000 meter pun. So dah habis. So bawah tu ada lagi apa? Gelap. So very dark dalam tu. Jadi itulah yang berlaku. So sangat gelap. Okay. Adik